ini ialah satu menolaki dan pula melanggarkan imam. Makna kata imam ni boleh kita nak menolak ataupun boleh kita saat ni tu nak meletengi. Jadi wajib mengikutkan imam. Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita nak taat bagi satu makhluk pada menderakakan Allah. Jadi makna kata kita nak taat kepada imam tu setahap mana? Ia ada tahap dia. Ia ada sakat dia, ia ada sepadan dia. Jadi kalau imam tu dia tu tak tiruk cara jinyok jakah ataupun jinyok lakah bagi hadis ataupun bagi Quran, maka ketika tu tak wajiblah kita taat kepada imam. Kenapa? Kerana imam tu yang melanggarkan titah Allah dan dia langgar cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ni misalnya kita tak imam, suruh kita tinggal semaya ataupun imam suruh kita minumkan arak, maka ketika ni tak wajib kita mengikut dan kita taat kami. Tuan kata munabazatul imami, ini satu menolak, menolakkan imam ataupun kita tak ikut imam. Tengok kali lagi, amma iza kharaja huwa fi a'malihi an haddis syar'i bi an zalama. Munabazatul imami, ini satu pertolak ataupun kita tolak daripada imam. Asal imam tu wajib kita taat, wajib kita mengikuti, wajib kita kena dengar, wajib kita kena patuh. Tapi setara mana kata kita wajib kena patuh? Apabila imam tu dia tak keluar daripada garisan Allah, garisan agama cara Nabi, maka boleh kita ikut. Amma iza kharaja, adapun apabila keluarlah ia iman. Huwa ia iman. Huwa tu dia panggil takkid lidalat dhamir mustati kharaja. Huwa huwa tulis itu. Huwa tu dia panggil dhamiru faslin, lagi pula muakkidun li dhamiril mustatiri fi kharaja. Dia panggil huwa tu dia panggil dhamiru faslin, lagi pula muakkidun fi dhamiril mustatiri fi kharaja. Jadi huwa tu dia panggil dhamiru faslin, lagi pula dia tu nak mentakkidlah ia akan dhamir mustatir kharaja. Huwa ia imi, keluar imi fi a'malihi, pada segala khija nyo khija bagi imam. Jadi imi tu keluar pada semua daripada urusan dia, pada semua daripada khija dia, pada semua daripada amalan dia, keluar ta'alluq an haddis syar'i, daripada batas syarak. Ni tengok ni. Mana kata boleh. Jika ni apabila imam kita misalnya tu imam kampung kita, dia tu keluar tugas dia terbit daripada sakat syarak ataupun sepadan syarak. Mana kita tu imam kita ni nampak tak betul dah jalan ni weh. Tu imam kita nak. Kita berkata dah makan duit sejik masalah. Ataupun tu imam kita suruh kita saat ni tu tinggal semaya, ataupun tu imam kita saat ni tu buat ukara-ukara sama ada dia sendiri ataupun dia suruh kepada orang saat ni tu tak usah semaya, buat kita bakat tak usah semaya Jumaat masalah, ataupun tu imam kita saat ni tu suruh kita ni bakat-bakat buat zalim. Kama dia imam tu apabila keluarlah ia, pemimpin kita keluar ia pada segala amalan-amalannya, pada segala tugas-tugas an haddis syar'i, daripada sakat syarak, pada syarak, batas syarak. Makna katanya bi an zalama, ay wa dhalikal khuruj, ataupun wa dhalika khurujuhu an haddis syar'i. Tak zidal. Wadhalika, dan bermula dimakai itu ba takluk suatu mahzuf yang panggil ba li taswir. Takdir guna bunyinya ay wadhalika khurujuhu fi a'malihi an haddis syar'i, dan bermula dimakan itu khurujuhu fi a'malihi an haddis syar'i musawwarun wa mutalabbisan, dan bermula dimakan itu imam kita ataupun pemimpin kita khurujuhu, keluar ia daripada sakat syarak pada segala amalan, musawwarun, ditaswi akan dia, dibuat rupa akan dia, bi an zalama, dengan bahasa zalim ia al imam. Jadi imam apabila ia khija
pada semua tugas dia, pada semua urusan dia tu baik daripada had syarak, daripada batas syarak. Ya langgar, orang panggil tak turut cara-cara Allah, ya tak turut cara Quran, ya tak turut cara hadis, bermakna tak imam ketika ni dia duduk dalam keadaan zalim. Makna ya zalim. Yang pertama sekali ya zalim diri sendiri. Orang panggil zalim tu ada zalim diri sendiri ataupun ya zalim kepada orang lain. Makna kata ya zalim sendiri, makna kata ya tak turut cara Allah. Ya tak turut cara Allah, makna ya zalim dia sendiri ataupun dia saat ni zalim ke orang lain, buat nyanyo ke orang lain. Orang hak susah-susah ya tak peduli, misalnya imi kita ni. Orang tamada ya tak padu, orang sesak-sesak ya tak padu, ya buat zalim ke orang. Maka imi hak yang keluar ia daripada hak syarak, maka imam ini dikatakan imi yang zalim. Maka apabila sebut kata imi tu jadi zalim, maka tak wajib kita turut lah. Seperti imi moh kita ni, kita tahu nah, ataupun untuk nebe moh kita nah, kita tahu cirak-cirak kata dia tu duk mengekali minum arak, nak malai. Kita tahu semua orang kampung kecek tahu duk nebe kita tak lagi we nampak duk bonus mata, duk pohon ahang mata, duk le kelak mata. Maka dia tu apabila dia tu langgar daripada titah Allah, wajib ke dak tok nebe tu kita turut dengan titah dia. Ya imam kita, pemimpin kita, jawab kata tak wajib. Supaya hak bab masalah duk royak sini. Tak wajib kita turut. Sebab duk mabuk semua 24 jam, mabuk semua hari-hari. Tino tak boleh kelipar, arak tak boleh kelipar, maka wajib ke tak kita turut? Jawab tak wajib. Dah. Awista'thara bil huquqi, atau berkesan ia, menuntut kesan ia. Imam sani dia menuntut kesan bil huquqi, dengan hak-hak ataupun dengan hak-hak. Dia menuntut kesan dengan hak-hak. Dah. Maka ketika ni pun tak wajib kita turut. Aimo dia saat ni tu orang panggil keluar dah pada segala amalan tugas dia daripada sakat syarak, dengan bahasa dia saat ni tu dikatakan zalim. Dia tu satu orang zalim. Maka apabila dia masuk dalam syarak saat ni tu orang panggil syarak dobik kata dia tu zalimun, maka ketika ni tak wajib kita turut. Awista'thara bil huquqi, ataupun menuntut kesan ia. Dia menuntut kesan bil huquqi, dengan segala hak-hak dunia. Kalau dia suruh kita tetangga dunia, maka dia nak kesan tetangga dunia, maka wajib ke tak kita turut dia? Jawab kata tak wajib lah. Dengan arwah dia, dia kata fo kita pakat tubik sejik belaka, hari ni kita nak buat kebersihan di tepi sejik. Dah. Ataupun hak-hak dunia laga gapo lagi. Suruh kita pergi bercara masalah harta wakaf ke lagu mana. Nah, hak ni kita kena tengok. Kalau imi tu jahat, kalau imi tu zalim, kalau imi tu karuk pada semua amalan dia daripada batas syarak, dia masuk le zalim, tika ni tak wajib kita turut. Dengan apa kesan-kesan hak-hak yang dia suruh kita, maka tak wajib kita patuh. Kalau kita tak patuh, tak berdosa tika ni. Sebab apa? Sebab imi tu zalim. Awing au fasaqah. Ni hak ni orang panggil buat rupa. Pertamanya imi tu zalim. Yang keduanya imi tu dok tutup dengan hak-hak. Suruh bayar cukai tu, bayar cukai ni, bayar tu, bayar. Bahkan bayar setahun sekali, tahun ni jatuh 3 kali. Hak dunia lah. Misalnya kita tahu lah kampung kita, nah, asalnya bayar asim tu setahun sekali, ya. Pas mari dia trade ni nak bayar 2 kali, 3 kali. Tu orang panggil hak-hak dunia. Menuntut kesan kena wajib kita turut tak? Walaupun dia imi, tak wajib kita turut. Sebab apa? Dia saat ni tu orang panggil lakah dah daripada hak syarak. Bahkan masalah nak putih asir ataupun nak putih asir tanah, orang panggil rolikkan nari-nari tu setahun sekali, ya. Tapi dia teh 3 kali. Maka ini pun tak wajib kita turut juga weh. Deh. Au fasaqa, ataupun jadi fasik ia imi. Imi tu jadi fasik. Kenapa jadi fasik? Yakni imi tu mengijakan dosa besar. Tengok adik-adik semua, jangan dia jenaka farik. Au fasaqa, ataupun jadi fasik ia imi. Apa makna jadi fasik? Yakni mengerija akan dosa yang besar. Imi tu khija dosa besar. Mana dosa besar yang khija ni? Bi khamrin. Fasik dia ni. Dia tu orang panggil fasikun. Apa fasik? Yakni seorang yang mengijakan dosa besar. Sebab apa dia jadi fasik? Bi khamrin, dengan sebab meminum imi akan arak.
Dengan sebab email tu dia minum arak, maka dengan sebab dia minum arak, maka dia tu dikatakan seorang yang fasik. Maka orang fasik ni wajib kita taat dah? Jawab tak wajib kita taat. Kalau di dalam bab fiqh, bab agama, bab wali, maka orang fasik Imam Syafi'i kata tak leh nak jadi wali. Misalnya kita tahu budak Tino ni, maka wali ya pok ya tu orang lekat ke apa, lekat ketung, orang lekat ubat gila. Maka masalah wali ya pok ya tu boleh jadi kedak wali bagi anak para puan. Jawab tika ni orang panggil wali fasik. Di dalam Syafi'i kita tak wajib lagi pula, tak leh nak jadi wali. Kalau dia jadi wali, nikah anak dia tika tu orang panggil tak mada dan tak sah. Itu masalah bab wali. Misalnya kita tahu pok ni Fatimah ni, Aisyah ni, dia nak nikah hari ni, pada mau cek mai dak serabut. Pok dia ni tak boleh tinggal puyuk ketung. Tak boleh tinggal ubat gila. Dek. Maka pok dia ni dia mau tahu belaka belaka. Nak orang panggil perbuatan dia, kerja dia, semua tu jadi masyhur bih dalam kapal tu. Pok dia ni orang lekat benar mabuk. Apa ketung tak boleh kelipar, bak batuk tak boleh kelipar, ubat gila tak kelipar, jaga-jaga. Nah, kita katanya arak gatik. Orang tahu lah kau. Maka pok bagi Fatimah Aisyah ni hari nak nikah, dia boleh jadi wali bagi Fatimah tak? Jawab kata la yajuzu. Tak leh, tak sah. Kena pindah pergi pada wali raja. Kena pindah pergi pada wali raja. Supaya juga bab imam. Kalau imam tu dok mengekali minum arak, wajib ke tak kita taat dia? Jawab kata la yajibu al-mutaba'ah. La yajibu al-mutaba'ah. Tak wajib kita kena turut dia sebab dia fasik. Au taraka au tarki salatin masalan, ataupun fasik dia dengan sebab dia suruh tinggal semaya. Royak kau kata, "Hai, tinggal semaya tak usah duk kaca semaya, rugi masa." Rugi masa kalau kaca duk semaya tu rugi masa, weh tak? Ya supaya kita ni nak royak tak orang kata dia tak ada berimej, tak ada hidayah ni. Buku semaya wasa rugi, tengok supaya orang Cina kita kerja pak ya pok tak pak sia tak pak Cina kan? Kama dia kalau kita saat ni pergi semaya lama-lama. Oh, dia kata mudah semaya lama-lama nama. Sia wela dia kata pergi rasa. Lepas tu imam kita ni datang untuk nebel kita ni kalau pergi jalan mana-mana, dia tak usah semaya. Oh, masa tak ada ni, masa tak ada. Tak usah semaya, semua. Tak usah semaya, tak ada. Maka imam kita ni kalau dia suruh kita saat ni tinggal semaya, maka imam ketika ni dikatakan fasikun. Wajib ke tak kita turut? Jawab kata tak wajib. Kama dia amma iza kharaja huwa fi a'malihi, jawab fal wajibu, jawab bagi amma. Apabila pemimpin kita dia tu keluar, dia tu baik daripada masalah hak syarak, daripada sakat syarak pada syarak, dah dia langgar, dia lakah. Lagu mana sebelah balik kita orang berimej, lagu mana sebelah balik kita ni rakyat daripada orang-orang Islam, fal wajibu, maka nescaya wajiblah alal muslimin, di atas orang-orang Islam. Wajib pada syarak ni, wajiblah di atas orang-orang Islam al-qiyamu bi amrihi, kena bangkit bangun, kena mendiri dengan suruhannya, bi amrihi dengan suruhannya, suruhan bagi al-imam, bil ma'ruf, dengan perkara yang makruf. Wajib kita di atas orang Islam kena bangkit bangun dengan bahasa kita titahkan akan dia, akan imam, dengan suruhannya suruh imam al-ma'ruf, bil ma'ruf. Makna wajib kita di atas orang Islam tu bangkit bangun dengan titahkan imam dengan perkara makruf. Royaklah pada imam, tak leh lagu ni. Kita tak leh. Kita kena royak bangkit bangun orang Islam ramai-ramai. Tak kena ni tak imam buat lagu ni, tak rebel buat lagu ni. Kita kena buat perkara yang makruf. Wa nahyihi, dan tegah akan dia, akan al-imam, anil munkari, daripada mungkar. Jadi misalnya gini, kalau tu email kita ataupun untuk nebel kita ataupun untuk menil kita kita buat perkara-perkara lagu tu, wajib kita tu jawab tak wajib. Belah balik kita orang Islam ni pula kena sepakat bangkit bangun, royak dia kata tak leh lagu ni. Kita kena lari dia, kena suruh dia tak leh buat lagu ni, suruh dengan perkara yang baik, dan kita kena lari dia daripada perkara mungkar. Lepas tu la ta'khuzuhum fi dhalika, tiada mengambil akan mereka itu, akan al-muslimin, fi dhalika,
pada dimakan itu zalikal mazkur minal qiyami bi amrihi bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi dimakan jadi makna kata tidak mengambil dan tidak mengenai akan orang-orang Islam pada dimakan itu dimakan al-mazkur minal qiyami bi amrihi bil ma'ruf wa nahyihi anil munkar ini. Tidak apa tidak mengambil dan tidak mengenai pada dimakan itu laumatalaim, oleh kecelaan bagi orang-orang yang berdosa dan orang jahat. Misalnya kita tak email kita dak buat benda tak molek, tok nebel kita buat benda tak molek, tok menonai kita buat benda tak molek, maka sebelah balik kita Islam kena bangkit bangunkan akan apa? Dengan menyuruh akan dia dengan perkara yang baik dan larikan dia kepada munkar. Lepas tu kita tak ada kena takut kata nak celalah oleh email kita. Email kita nak kata dia macam itu nak celah kita ataupun orang penjahat macam tu. Fuak ni fuak menetek email. Fuak ni saat ni tu fuak langgarkan email suruh dia tak turut. Kita tak ada kena takut benda tu. Lagi pula tidak mengambilkan akan orang Islam tu oleh kecelaan bagi orang-orang yang jahat. Kenapa? Amalan. Kenapa jangan kita takut dan pula tidak mengambil akan dia dan tidak mesalahi akan orang-orang Islam oleh kecelaan bagi masalah bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang kecelaan dan kehinaan. Kenapa boleh kata masalah tu tidak mengambil orang Islam tu fi zalika? Amalan, kerana nak beramal. Kerana kita nak beramal bi hadithi ubadata, dengan hadis ubadah. Mana hadis ubadah dulu kata kan? Tengok tu. Hadis ubadah kata dulu, tengok ubadah hadis wa mukanya 27. Syarif bangun diri dah. Wa fi hadisi ubadata ibn Samit. Jangan duk dengar banyak sangat weh. Wa fi hadisi ubadata ibn Samit tu yatabayyana Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyiti wal makrihi wa ala asaratin sani. Pada masa susah, pada masa seni, pada masa cergah dan pula sehat dan cergah, dan masa orang panggil terpaksa, maka ketika ni pun kita kena taat dan kita kena patuh. Patuh dan pula kita taat tu selama mana? Yakni selama imam kita saat ni tu tidak deraka ke Allah, tidak melanggarkan titah Allah, tidak melanggarkan hak-hak syarak. Kan? Sebab dia kata amalan bi hadisi ubadata, kerana kita beramalkan dengan hadis ubadah, maka wajib kita taat. Wajib di atas Islam mendiri dengan titahannya, titahan bagi imam sani dengan perkara yang ma'ruf wa nahyihi anil munkar, dan kita kena lari akan imam sani tu daripada perkara-perkara munkar. Makna kata benda-benda imam suruh benda molek wajib kita taat. Misalnya kita tak email kita ni, kita tahu dah kata dia tu orang zoling, dia tu orang fasik. Kamar dia tu tak wajib kita turut. Tapi kalau dia suruh kita dengan perkara yang baik, wajib kita taat. Kamar dia lari kita daripada benda munkar, wajib kita kena turut. Tapi kalau dia suruh kita suruh tinggal semaya ataupun minum arak, maka tak wajib kita taat ketika tu. Tengok lagi. Wa ala an naqulal haqqu aynama kana la nakhafu fillah laumata laim. Dan di atas bahasa kami berkata, katanya al-haqqu, bermula kebenaran itu, aynama kana, di mana-mana ada ia al-haqqu, la nakhafu fillah, kami tidak takut kerana Allah, fillah ay lillah, kerana Allah. Kami tak takut tapi kerana kebenaran. Laumata laim, akan kecelaan bagi orang yang jahat dan kecelaan bagi orang zalim. Misalnya email kita nak celah kita, fuak ni fuak tak patut email ni, fuak ni pasal fuak tak taat kepada pemimpin ni, dia kata begitu dah. Tapi dia tak tinggalkan arak, dia tak tinggalkan zalim, dia tak tinggalkan zina. Walaupun masalah dia nak celah kita, email kita nak kata pada fuak kita rakyat ni, maka kebenaran itu masjid kata wajib kita kena buat. Kita tak wajib turut dia, tak wajib ikut email. Walaupun email tu suruh kita, tak wajib kita taat. Sebab apa? Sebab dia duk mengekali dengan benda-benda maksiat. Duk mengekali dengan zina, duk mengekali dengan minum arak. Kama kata sini, benda kebenaran itu ada ya. Lepas tu kita tak ada kena takut kecelaan email kita sendiri. Pemimpin kata, fuak ni fuak tak taat ke email ni. Fuak ni fuak tak ingat tak turutkan pemimpin ni. Fuak ni tak patuh pada pemimpin. Kita tak ada kena takut tertengi kecelaan itu.
Tapi kadang-kadang kita saat ni tu dah setengah-setengah takut. Senyap gitu ya, tak ada kata pos senyap gitu ya. Kita dalam kampung tok mana kita pasal zoling. Nah, tak boleh kelipar nak darah orang, tak boleh kelipar dengan menjebuk erak, tak boleh kelipar dengan joli. Dah. Kalau dia royak gapo tu kita tak patuh tapi pakat senyap. Lepas tu kita kalau nak menegak benda kebenaran, kadang-kadang rasa takut, rasa tak pada senyap. Dah. Tapi nak yak kata di sini wajib kita kena menegakkan kebenaran, kita tak ada kena takut kepada kecelaan bagi orang-orang yang mencela daripada orang-orang yang jahat ni. Bisyarti alla yu'assira dhalika. Kata benda kebenaran di mana-mana ada, patut kita tak ada kena takut kecelaan bagi orang yang jahat. Orang yang gara, yang zalim, orang yang terhina, tak ada kena kita takut. Bisyarti alla yu'assira dhalika, dengan syarat bahasa tidak berkesalah. Dhalika oleh dimakan itu. Dimakan kena. Dimakan kita kata mazukir minal khuruji an hadis syara'. Bagi yang tersebut daripada keluar ini, daripada hak syara' ataupun dia tu berkesan dengan hak-hak ni. Tetap molek. Bisyarti alla yu'assira. Dengan syarat puasa tidak berkesanlah. Dhalika oleh dimakan itu, dimakan mazukir min khurujihi an hadis syar'i. Dengan daripada yang tersebut daripada apa? Daripada keluar ini pada amalan dia pada hak syarat tadi. Zalikal mazkur min khurujihi fi a'malihi an hadis syara' fi ta'atihi syai'an, pada mentaati akan dia akan imam tu syai'an, akan sesuatu pun. Dah payah ni. Jadi masalah kita tak imi kita ni zoling. Karuk mata. Ada dia rapah tanah demo. Kadang-kadang tanah demo dia kata tanah dia. Sebab dia jadi pemimpin. Tanah ni tanah kita terzik ciak-ciak. Ya terzik tanah ni bukan tanah mana, aku nak tanah ni. Ya rapah. Imi kita ni zoling. Kadang-kadang tanah pitu demo yang ngaku kata ya. Ya gitu tukar cenuk buh nama ya. Zoling imi. Kama dia imam saat ni tu kalau kita tak turut dia, kalau kita tak ikut, dia suruh kita buat benda-benda tak baik, maka masalah kalau kita tak turut dia tu berkesan ke tetangga masalah kata kita tak taat dia, jawab kata tak jadi masalah. Makna kata tisis tu orang panggil tidak mengkesan sekalipun, makna kata bak ketaatan. Makna kata kita tak turut dia, masalah kata nah, ya sok sewi kita semaya, mun tak semaya lah. Ataupun fuakmu saat ni tu bakat minum arak lah, maka kalau kita tak taat dia saat ni tetangga Yesus kita minum arak, maka kita tak turut. Sini makna kata bersakut ke dengan bak taat dia, jawab kata tak ada sakut, walaupun suatu walaupun sikit pun dia panggil tak masuk dalam masalah bak ketaatan. Nak masuk dalam bab taat teh, kalau imi tu molek, imi tu adil, suruh kita tu semaya, suruh kita buat baik, suruh kita tu berpuasa, kita tak puasa, hak tu dia panggil kalau kita tak turut, makna kata kita tu tak taat. Ni imi kita cerak-cerak minum arak tak berhenti, zalim kat orang, rapah tanah orang, harta orang. Lepas tu kalau kita ya suruh kita minum arak, kita tak minum, makna kata kita tak taat, maka di situ tak ada kesan bangsa Allah bab ketaatan walaupun sikit. Tak masalah, orang panggil tak jadi masalah lah. Bukan kata tak taat dia lah, mana kata situ orang panggil tak bersakut dengan bab ketaatan. Tak ada berdosa lah kalau kita tak turutnya. Fala yajuzul khuruju alaih, maka tidak harus kita keluar, kita keluarkan alaihi ke atasnya, ke atas al-imam. Tak wajib kita keluar. Misalnya kita tahu dah ni tok meneh kita, ning tok email kita, maka kita tahu dia saat ni tu dia gapo, dia saat ni tu tak semaya, dia saat ni tu minum arak. Nah, kemudian kita tahu dah dia jadi pemimpin kita, wajib kita kena keluar pada dia, wajib kita kena tinggal dia pada email, maka tak leh kita nak keluar pada ya imam kita. Tapi kalau misalnya dia suruh kita wakak pergi sejid, pakat semaya belaka, hak ni wajib kita taat. Maka dia suruh kita pakat pergi terawih belaka, maka wajib kita taat. Kalau dia suruh kita dengan perkara yang baik, wajib kita taat. Kalau dia larang kita benda mungkar, wajib kita kena turut. Tapi makna tak kita tahu dah kata dia semaya tak tengah apa, semaya tak berakhir, minum arak tak berhenti, tino tak boleh kelipar, kama dia bak tu tak wajib kita tu. Kalau dia suruh bak tak molek, supaya suruh kita tinggal semaya, hak ning tak wajib kita tak. Lepas tu kalau kita tak buat benda tu, kita tak taat dia, tak ada masuk campur lebat ke taat teh.
Tapi kita nak keluar dia, kita tu kata, ni bukan imam kuih, ni bukan pemimpin, tak boleh. Tapi masalah kalau dia suruh kita dengan kebaikan, wajib kita turut. Kalau dia larang kita nak kejahatan, wajib kita kena tinggal. Kan? Wa isharus silahi fi wajhi abadan. Tu atas pada al-khuruj. Dan tidak haru, fala yajuzu isharus silahi. Maka tidak harus kita menyebar dan kita mempermasyhur as-silahi akan alat senjata. Kita tak boleh. Tak harus kita nak menyebar dan kita nak mempermasyhur akan alat persenjata saat ni fi wajihihi abadan, di hadapannya, yakni di mukanya, muka bagi al-imam abadan, selama-lama. Faham ni? Payah sikit tu. Ibarat ya pun payah, masalah pun payah. Sebab kita tak biasa dengar mana. Dah. Lagu mana weh? Begini. Jadi imam kita ni tak semayah. Pemimpin kita ni tok meneh tok nebel tak mayah, ataupun tok imam kita ni tak boleh kelipar kita kata. Benda-benda tak baik. Maka tok imam tok nebel tok meneh kita ni tinggal semayah, minum arak tak berhenti. Maka tika ni kita nak keluar Tuhan ni bukan pemimpin kita tok sit turut dia, ya punya bukan pemimpin. Tak boleh. So, yang keduanya, kapan dia kita tahu dah pemimpin kita ni lagu ni, maka kita sebar, kita waktu baik keluar masalah petua gini, ataupun kita mempermasyhurkan alat-alat senjata tu di depan dia. Nak lawan dengan imam. Tu baik alat senjata nak menetai imam. Pakak fok-fok kita pula kita, kumpulan kita, waktu baik alat senjata nak melawankan di hadapan imam ataupun melawankan di depan imam, maka ketika ni tak harus. Walaupun ya zalim, walaupun dia tinggal semaya, walaupun dia minum arak, walaupun dia tino tak boleh kelipar, tapi tak kita tak wajib tubik dia tu daripada imam. Kata kita dia tu dengan kita, dia bukan pemimpin dia. Tak boleh. Lepas tu kita nak menyebar, pakai waktu tubik alas senjata, kita tak payah untuk nebel. Ku untuk nebel. Tak boleh. Tak boleh. Nah. Mahmastaksara, apa-apa yang berkesan ia, apa-apa yang berkesan atas dia, minum arak tak berhenti, semaya pun tak berakhir, arak pun tak tinggal, tino pun tak boleh kelipar misalnya, tok nebel tok menang kita. Maka ketika ni kita kena tubik pada dia, kita tak pegang dia imam kita, patut kita pakai waktu tubik alas jatuh gilawan depan dia. Dak, hak ni tak harus, syarat lagi. Apa-apa yang berkesan atas diri dia, hak tu dia jawab di hadapan Allah. Tapi kita umat dan kita rakyat wajib kena taat pada perkara yang baik dan kita kena tinggal perkara yang dilarang oleh Allah. Au fa'ala. Farid, bangun diri Farid. Au fa'ala, ataupun memperbuatlah ia. Ini nak kata wajib kita nak turutkan imam selama mana ia tak canggah dengan hukum Islam. Kalau dia bercanggah tentang dia suruh kita minum arak, tak wajib kita taat. Kalau kita tak taat, mana kata tak masuk bab taat, tak ada berdosa. Kalau dia suruh kita tinggal semaya, kita tak tinggal semaya, itu orang panggil kita tak berdosa. Tapi kita nak tubik daripada dia, kita tak sepegel dia kata dia tu imam kita, tak boleh. Lepas tu kita nak berlawan sebagai kita nak pakak fok kita, waktu tubik alas senjata, maka kita tunjuk lawan dengan dia, tak boleh. Apa-apa yang perbuat hak tu serah yang Allah. Dia nak tinggal semaya, dia nak minum arak, dia nak berzina, hak tu serah pada Allah. Dah. Au fa'ala, ataupun memperbuatlah ia imam, illa iza zahara minhu, malakan apabila zuhir, apabila lahir, apabila terang minhu daripada al-imam. Apabila pemimpin kita buat satu perbuatan yang lahir, yang timbul, yang nyata daripada imam tu, kufran bawahan, kufrun sarih. Teman-teman, illa zahara minhu, malakan apabila terzuhir dan terlahir minhu daripada al-imam, kufrun sarih, oleh kufur yang sarah, kufur yang nyata. Tika ni boleh kita menetai, boleh kita lawan. Boleh kita lawan. Tapi kalau sekadar dia duk minum arak, tak wajib kita menetai lagi, tak wajib kita tubik alat jatuh nak berlawan dengan dia lagi. Malaikatnya perbuatan yang dibuatkan oleh imam, yang timbul, yang zahir, yang kenyataan adalah kufur yang terang-terang. Kufur yang terang mana? La ta'wila fihi. Yang tak boleh nak takwil, yang tak boleh nak paling, fihi
ai fi fi'lin zahirin, pada perbuatan yang lahir-lahir minhu sat ni. Malaikat tak ada jenis takwil dah. Fihi ai fi fi'lihi az-zahir. Pada perbuatan yang lahir timbul tetangnya kekufuran, malaikat tika ni boleh kita lawan lah. Misal gana weh. Imam sat ni tu, kita kata misalnya dengar perbuatan kufur tak? Minum arak kufur tak? Ya minum arak kufur tak ya? Tak kufur. Lepas tu dia saat ni berzina. Imam tu kufur tak? Tak kufur. Tiba-tiba kita tengok imam tu, dia saat ni tu masuk ke wak. Ataupun kita tengok dalam rumah dia tu, dia beribadat selain daripada Allah. Perbuatan saat ni tu membawa pada dia tu kufur kepada Allah. Ataupun dia kecek tu, hei, pok-pok kita pakat minum arak belakang. Kerana arak tu halal. Arak saat ni tu tak diharamkan oleh Allah. Dia kecek lah tu. Jadi perbuatan dia saat ni tu apabila timbullah soreh dan kenyataan kata kufur, maka ketika ni bolehlah kita berlawan dengan dia. Bolehlah kita akadkan tertera dan kita menyebarkan tertera alat senjata, maka berdepak dengan dia, berlawan dengan dia, boleh. Malaikatnya perbuatan dia tu yang melahir, yang menimbul kata kufur. Sebab dia kata, hei, buat kita semua pakat minum arak kerana Allah Ta'ala tak ada larang. Arak ini haram kerana masa sahabat-sahabat dulu boleh minum arak. Maka kalau perbuatan dia tak sampai tahap pada kufur, boleh ditakwil lagi, pasti kita kena turut. Dia tu imam, tetap imam kita, tapi tak wajib kita turut pada benda mungkar. Adapun benda makruf, ya suruh kena turut. Tapi kalau zuhir dah pada perbuatan perkataan dia tak, arak ni halal, ketika ni tak wajib lah kita taat dia. Lagi pula kita kena berlawan dengan dia. Dah tengok lagi. Fa fi hadisi Ubadah, maka sabitlah pada hadis Ubadah. Payah sikit ni. Ibarat pun payah, masalah pun payah. Satu kita tak pernah dengar mana. Fa fi hadisi Ubadah, maka sabitlah pada hadis Ubadah. Tengok molek. Sanusi bangun di. Fa fi hadisi Ubadah, maka sabitlah pada hadis Ubadah, wala nunazi al-amra ahlahu. Tak bolehlah kita nak berbalah bantah. Tak bolehlah kita saat ni tu nak bertikai al-amra akan satu titah imeh. Imeh suruh kita, imeh tu titah kita, imeh suruh kita, titah kita, arah kita, maka satu pekerja hak imeh titah tak wajib nak kita berlawan. Maka tak boleh kita nak bertikai, tak boleh kita nak merebuti dengan masalah satu urusan dan satu pekerjaan bagi imam itu. Ahlahu, ahlinya, ahli bagi al-amri. Ini imam kita. Maka tugas imam tak wajib kita berubuk. Tak boleh kita nak berubuk kita nak jadi imam adik. Tak boleh. Ini hadis bagi Ubadah. Lagi pula, illa an yarau kufran bawaha. Kata tak boleh kita nak berebut pangkat imam. Tak boleh kita nak berebut tetangga pemimpin. Tak boleh, sebab dia itulah orang panggil orang yang paling layak. Dia inilah orang yang paling patut jadi imam, sebab semua pakat suka dia. Maka tak wajib, tak boleh kita nak berebut tetangga tugas saya itu. Kemudian tak boleh nak berebut illa an yarau kufran bawaha, malaikan bawasa nampaklah mereka itu al-muslimun kufran bawaha, akan kekufuran yang nyata-nyata, yang masyhur sangat. Kata imam itu dia tu pemimpin yang jahat dan pemimpin yang terkufurnya. Wa huna, dan di sini, di mana di sini? Ai fi fi'lihi adh-dhahiri kufrun sarih minhu tani. Tak situ apa? Tak molek, tak molek. Berarti weh. Anis. Wahuna, dan di sini ai fi fi'lihi adh-dhahiri minhu kufrun sarih la ta'wila fihi. Dan sabitlah di sini pada perbuatan imam yang zuhir-zuhir, yang nyata-nyata daripadanya oleh kekufuran yang nyatanya, yang terangnya. Nak takwil kau lain tak boleh kufur, so yang boleh takwil. La imamata lahu, tiada jenis imamah baginya, bagi al-imam. Tak ada dah orang panggil martabat imam bagi dia. Apabila kufur, dia kata, hei, arak fok kita boleh minum belakang. Ataupun dia tubik pukul tanah. Daging babi ni boleh makan, dia kata. Daging babi boleh makan. Halal daging babi.
Dah. Dia memperhalal daging babi. Bukan babi di sisi kita saat itu haram. Maka dia pergi pahala tak. Daging babi kita boleh makan untuknya hingga sakit urat masalah. Dia pergi pahala daging babi. Maka ketika ni orang panggil imam ini tidak jenis imam bagi kita. Dia tak ada dah martabat imam pemimpin untuk kita. Maka wajiblah kita menetel dan kita berlawankan dia. Wala ta'atah. Dah. Dan pula tidak jenis ta'atnya. Faisan. Ni Faisan. Wala ta'atah. Dan tidak jenis ketaatan baginya. Tak ada kena taat dah. Kalau kita tak taat, tak berdosa dah kita ni. Ya suruh gapo, kita tak ada kena turut dah. Ya suruh kita waktu, tak ada kena turut. Ya suruh kita pergi situ, tak wajib kita patuh. Ya suruh bayar asyik tanah, kita tak bayar pun tak ada apa weh. Kenapa? Kerana ia bercanggah, ia berlawan dengan Allah. Dia saat itu orang panggil langgarkan titah-titah Allah. Siapa dia membuat pada dia saat itu jadi kufur yang nyata, maka ketika ni tak wajib kita turut. Kalau kita tak turut dengan arah dia, dengan suruh dia, dengan titah dia, maka kita orang jadi deraka ke? Hamba deraka ataupun rakyat yang deraka ke? Jawab kata kita tak jadi rakyat yang deraka kepadanya. Kerana dia tu orang panggil perbuatan yang melahir kekufuran yang nyata-nyata. Tak boleh nak takwil pada yang lain dah. Bal yajibu, kata tak wajib taat, dan bagi dia bukan pemimpin kita dah. Idrak pada kata la imamata lahu wala ta'atah. Deh. Dah. Bal yajibu, bahkan wajiblah. Afnan. Bal yajibu, bahkan wajiblah ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam, al-qiyamu, oleh bangkit bangun, oleh berdiri. Wajib di atas orang tiap-tiap orang Islam berdiri dan bangkit bangun. Didahu, akan melawani akan dia, akan al-imam itu. Maka ketika ni apabila timbul di imam kita daripada pemimpin kita, dia tu satu orang langgarkan titah Allah, siapa dia hukum satu masalah temu pada dia tu kufur yang nyata-nyata, maka ketika ni orang Islam tak wajib taat, tak wajib ikut. Bahkan orang Islam kena bangkit bangun, berlawankan dia, menetelkan dia, untuk dia nak berhenti kejahatan dia, berhenti ke masalah kezaliman dia tu. Hatta yabu abil khizyi wan nakali, hingga terpulanglah imam itu. Kalau dia duk kacau lagi, duk buat benda tak baik lagi, kembali ia dan terpulang ia, terjadi ia bil khizyi, dengan kehinaan, wan nakal, dan pula kecelakaan, dan pula kehinaan. Makna kata orang panggil imam tika ni, kalau dia duk buat sifat yang macam ni, maka kita Islam pakak-pakak bangkit bangun, maka berlawankan dia, cabut dia jadi imam, ataupun kita pakak tak turut dia, maka terpulanglah imam ini akan jadi terhina. Sebab apa? Jatuh martabat, supaya orang biasa jadi nayuk. Lepas tu terik ni pilih-pilih, tak ada boleh dia. Apabila tak boleh dia, ia berasa terhina. Dan dihinakan oleh orang sebab ia tak boleh tika ni. Tak ada ke apa? Tak ada power pada, tak ada kekuatan apa. Semua orang tak ikut dah dia. Ia jadi jatuh dengan sendiri. Ia jadi terhina dengan sendiri apabila orang-orang Islam dan rakyat tak ikutkan dia. Sekat tu dulu. Wa qad kana aksarus sahabati alladhina fi ahdi Yazida ala hazal mabda'. Sekat tu dulu. Kamu dikata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bil ma'rifati, dan bermula murad dengan bil ma'rifah, dengan makna ma'rifah pada ta'rif al fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Itu murad ma'rifah tu. Jadi ma'rifah huna ai fi hazat ta'rif, yakni pada ini ta'rif fiqh ni. Wal ma'rifatu murad pada ma'rifah pada sini ai fi huna ai fi hazat ta'rif, pada ini ta'rif fiqh ni. Al fiqhu huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariqu al ijtihad. Murad ma'rifah pada ta'rif tu, ma'rifah pada ta'rif yang musannif sebut fiqh ni al ilmu, ialah kena kepada ilmu. Sebut kata ilmu yakni pengetahuan, perkara yang kita tahu. Tapi makna tahu ketika ni bimakna dhanni hala kaunihi mutalabbisan bimakna dhanni, yakni pengetahuan saat ni tu duk ditangga kuat seka.
Misalnya kuat sekana. Misalnya kita kata 80%. Hak 1%, mana kuat sekana duduk 80. 1% kita tahu dah. 1%. Kemudian hak ilmu ni ilmu yang dia tahu ni duduk di dalam 80. 80%. Mana kita tahu masalah wujubun niyah. Misalnya, wajib niat saat ni tu pada wuduk. Wajib niat pada wuduk ni, kemudian ulama tahu tentang wajib niat pada wuduk ni 1% pek-pek ke, 1% motai-motai ke, 1% penuh-penuh. Dak. Nak kata siapa tangguh yakin tahu wajib kena niat kerana ada ulama lain kata tak wajib niat. Ni. Hak tu dia jadi tak boleh 1% tu. Jadi Syafi'i kita kata wajib niat pada wuduk. Kemudian Syafi'i kita tahu kata wajib niat pada asmaya pada wuduk ni 100% pek-pek nak. 100% time ke? Jawab kata dak weh. Kerana apa? Kerana Abu Hanifah dia kata tak wajib niat pada wuduk. Kalau tak niat pun mada kita basuh tangan, basuh muka, kata farsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wa aidiakum, tangan kamu. Maka di situ Abu Hanifah tak ada kena ada niat. Tapi kalau niat tu comel. Sebab itulah ilmu pengetahuan kata niat pada wuduk ni 100% penuh-penuh. Jawab dak. Kerana ada ulama lain kata tak wajib niat. Tu nampak tak? Tu kata al-ilmu bima nadhani. Baik dah. Ilmu dengan makna zan, ilmu dengan makna kuaska, wa utliqatil ma'rifatu, dan diitlaq akan makrifah ketika ni. Dipakaikan makrifah tu ana wa utliqat dengan ustu'milat, dipakai digunakan oleh ulama al makrifatu akan makrifah itu. Pengenalan itu, ilmu itu allati hiya bimaknal ilmi ala dhanni, yang ia makrifah yang ada ia tu ana tak? Allati hiya, yang ia makrifah sabatat sabitlah ia bimaknal ilmi, dengan mana ilmu. Ilmu tu di mana? Ilmu saat itu halan kaunihi musta'malan ala dhanni, yang dipakai akan dia di atas makna zan. Kuat sekali. Deh. Li'annal murada, kerana apa boleh kata ilmu ketika ni makrifah diitlaq, dipakai dengan mana ilmu dikata makna kuat sekali. Kenapa? Li'annal murada, kerana bahasa murad bidzalika, dengan dimakan itu ai bikaunil ma'rifati allati hiya bimaknal ilmi ala dhanni ni. Atau tidak? Li'annal murada, karena bahasa murad bidzalika ai bikaunil ma'rifati allati hiya bimaknal ilmi ala dhanni ni. Dhannul mujtahidi, ialah kuat sekali bagi orang mujtahid. Puak mujtahid ingat Quran penuh lepala, Sunan Sitah hadis beratus ribu duk lepala, masalah mazhab yang lain pada lepala dia. Imam Syafi'i kita, ya bukan alim sekadar Syafi'i dia, hadis penuh lepala beratus ribu, dan pula Quran penuh lepala, mazhab-mazhab yang lain pun dia tahu. Tu kan panggil orang lain alim pak mazhab mujtahid mutlak. Pokok kita lah ni hadis 40 tak ingat. Lepas tu kita nak kata alim sekadar kita lah, tapi nak kata mujtahid tak boleh, sebab kita alat kaji Quran kita tak cukup, nahwu pun duk tukar takim mubtada khabar. Lepas tu sorah duk tukar takim masalah bab wazan. Masalah kita mantik kita duk tukar, masalah orang panggil ke jumlah ke orang panggil, masalah kita kata qadiyah ke qadiyah kubra, qadiyah sughra, kita duk tukar alik. Sebab tu kita nak panggil mujtahid tak boleh. Kemudian kuat sekali bagi mujtahid ni apa dia? Huwa iya dhannul mujtahidi. Kuat sekali bagi fuak mujtahid ni. Allazi, yang ia kuat sekali bagi mujtahid. Qaribun, ialah hampir. Huwa iya dhannul mujtahidi allazi, yang ia sabata, yang sabit, wastaqarra liquwatihi, kerana kuatnya kuat al-mujtahid. Kuat mujtahid di segi ilmu dia, kuatlah tenaga dia dan raga dia. Qaribun, hampir ia mujtahid minal ilmi, daripada ilmu. Karena mujtahid ilmu dia ni orang panggil siapa tahap, ilmu dia siapa tangga, ilmu dia siapa orang panggil cukup lekat.
Sebab tu orang panggil dia ni orang yang dekat dengan ilmu. Perak. Sebab tu orang panggil Tuhan kata lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Mung kena tanya akan ahli zikir. Murad dengan ahli zikri, orang yang ada mengingati, yakni daripada ahli ilmu, daripada alim ulama. Sebab apa mung kena tanya ulama? Pada masalah mu terlekat, pada masalah mu ada masyakil, masalah mu ada kelai kabut dan masalah mu tak cerak, mung kena tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu tak tahu. Karena ulama ni dikata orang yang dekat dengan ilmu, orang yang penuh dengan ilmu, orang yang ngaji siapa, orang yang cukup lekat tentang alat-alat untuk kaji Quran. Dia ni orang panggil orang yang dekat dengan ilmu. Kita ni orang jauh daripada ilmu. Ilmu kita ada pun kadang-kadang gari tak gari bab fiqh pun cerak tak cerak kalau bab nahwu cerak tak cerak. Sebab tu orang panggil kita orang baidun minal ilmi, baidun anil ilmi. Mujtahid dia orang yang dekat dengan ilmu. Sebab itulah burak dengan kata makrifah tika ni, pengenalan ni ialah makrifah yang dikatakan kuat seka mujtahid. Sebab apa boleh kata muzannul mujtahidi? Kerana mujtahid itu orang yang dekat dengan ilmu. Adapun kita ni orang yang jauh daripada ilmu. Kalau sekaan kita, makrifah kita, ya tak nak boleh panggil tu makrifatul ahkam. Tak nak kata tak boleh. Nak panggil makrifatul ahkam tak boleh. Sebab Sebab makrifah kita, pengenalan kita, orang panggil pelita tak kuat, cerah tik, tak cerah tik, cerah tik, tak cerah, sebai katik. Tapi pelita bagi mujtahid ni kuat benar, cerah benar. Dah. Tu dia. Wa kharaja bi qaulihi, dan keluarlah dengan katanya kata musannif. Keluar dengan kata musannif. Yang tidak biar tu. Wa kharaja, dan keluarlah ia dengan katanya kata musannif, al-ahkam syar'iyyati. Musannif kata ma'rifatul ahkam syar'iyyah ialah mengenali akan hukum-hukum syarak. Murad dengan fiqh mengenali. Murad dengan mengenali dengan makna ilmu, dengan makna zan, kuat ska. Kamadin kuat ska ni, kuat ska kita ke kuat ska mujtahid. Yang ni kuat ska bagi mujtahid kerana dia tu pelita yang kuat, orang yang dekat dengan ilmu. Kamadin murad dengan kata musannif al-ahkam syar'iyyah, al-ahkamu al-aqliyatu. Keluar dengan hukum syarak, keluar fa'il bagi kharaja. Al-ahkamul aqliyatu, keluar oleh hukum-hukum yang bahasa akal. Tu baik, hukum bahasa akal ni keluar tu baik. Tak masuk dalam al-ahkam syar'iyyah. Tak masuk. Mana? Kal ilmi, seperti kita tahu. Tahu kan? Bi annal wahida. Dengan bahasa kata satu. Bi annal wahida, dengan bahasa kata satu. Nisful lisnain, ialah separuh dan setengah daripada dua. Perhati molek tadi kalian naya kita pala apa tadi. Kal ilmi, seperti tahu. Adik baru-baru ingat nah. Kal ilmi, seperti mengetahui. Bi annal wahida, dengan bahasa kata sa. Ini sa ni. Sa. Kama dia sa ni, kita bila satu, neng, song, tapi wahid, itnin, satu, dua. Kemudian satu ni, nisful lisnain, ialah setengah daripada dua. Tengok. Sa, dua. Mama dia, sa ni kita tahu dua ni kan. Maka sa ni dikatakan setengah daripada dua. Mana separuh daripada dua, ialah sa. Maka dua, ni dua. Maka sa tu orang panggil separuh dan setengah daripada dua. Orang panggil, mana kata satu tu separuh dan setengah daripada dua. Maka kata satu setengah daripada dua, ini orang panggil bukan hukum syarak. Ini hukum fikir, hukum akal. Ataupun wal hissiyati, ataupun hissiyah. Masalah seperti hissiyah, hukum hissi. Mana hukum hissi? Atas pada al-aqliyah. Kal ilmi, seperti kita tahu. Bi annan nara, dengan bahasa kata api saat ni tu. Muhriqatun, mengangus ia api. Tengok. Ma'rifatul ahkami ialah murad dengan kata pada tarikh al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Yakni masalah fiqh tu ialah mengenal akan hukum-hukum syarak. Mana hukum syarak? Yakni kita tahu wajib, kita tahu sunat,
kita tahu mubah, kita tahu haram, kita tahu makruh. Tu hukum syarak tu. Murad dengan hukum syarak kita tak nak. Al-wajib satunya, al-wajib. Ni hukum syarak ni. Tahu kata wajib. Wajib niat pada wudu. Wajib ke apa? Wajib semaya. Dan kita tahu wajib kena apa? Niat pada mani. Ataupun niat pada mi'asmai tu wajib. Ataupun kita tahu al-mubah haruh. Haruh apa? Haruh kita makan. Haruh kita minum. Nah, maka ini orang panggil hukum syarak. Faham tak? Hukum syarak, hukum kita tahu wajib. Kita tahu mandub sunat. Kita tahu mubah. Kita tahu makruh. Kita tahu haram. Ni hukum syarak. Kemudian murad dengan makrifah ialah huwal ilmu, ialah kita tahu. Tahu ke tidak? Mi khamru. Kita tahu. Tahu ke apa? Tahulah gapo-gapo apa. Tapi tahu ketika ni dengan makna bimakna dhanni, dengan makna kuat seka. Kuat seka siapa dia? Aidzannil mujtahidi. Seka kuat seka bagi orang-orang mujtahid, yakni orang-orang yang tahu dengan secara cukup lekat daripada ilmu kajikan Quran, daripada mujtahidu, yakni orang-orang mujtahid. Orang ni dia boleh cuah tenaga, cuah raga dengan fikrah dia, dengan akal dia, boleh kaji. Pas dia cukup lekat daripada ilmu alat-alat ada cukup, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik ni cukup lekat belakang ni alat ni apa? Alat-alat untuk kajikan Quran dan hadis. Maka fuk-fuk ni tahu dia, untuk orang panggil tahu tu dengan makna makrifah. Makrifah tu pakai dengan ilmu, pengetahuan dia, tapi makna tu tahu tu ngalik tak tahu, makna banyak lik tahu. Tahu kata mana tengok? Mana? Dunal awam bukan tahu bagi orang awam. Bukan seka bagi orang mana? Seperti zan bagi Imam Syafi'i pada bab kata wajib niat pada wudu. Bab bahasa wajib niat pada wudu. Maka tahu Imam Syafi'i masalah kata wajib niat pada masalah ambil wudu, dengan dia tak tahu, dengan tahu hak mana kuat, yakni kuat sebelah balik dia tahu kata wajib niat pada wudu, hak ni 80% dia tahu. Dia kaji dengan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makna dia tahu pada hadis ni, dia kaji pada hadis ni, payah kaji pada ayat farsilu wujuhakum. Maka tahu dia tu kuat sangat, siapa dekat-dekat 1%, tak siapa 1% penuh-penuh. 80 dia tahu kata lek wajib kena niat lek asmaya. Dah sebab tu nyata nah. Maka tahu Imam Syafi'i pada wajib niat pada wudu, maka tahu Imam Syafi'i pada masalah ini bukan 100%, yakni bahkan tahu Imam Syafi'i 80 tahu kata wajib kena niat, yakni 80% berkatanya. Tapi tak siapa tahap 100. Sebab apa? Imam yang lain ada kata tak wajib niat. Ambil asmaya, basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. Sudah dah. Siapa dia kata ini? Ialah Abu Hanifah. Sah tak asmaya? Sah. Boleh tak asmaya? Boleh dah. Sebab tu pengetahuan tu duk jadi tilai tergembur, tapi menolak tahu kata masalah wajib niat, hak ni 80%. Tak nak siapa? Tanggal 100%. Seperti kata, ada Allah wajib. Ada Allah satu. Hak ni wajib 100%. Kita kena pergi tahu kata ada. Nak jadi longa-longa 99 ada tak ada. Ataupun 98. Hak ni tak boleh. Kalau tahu setara tu, makna kita tak boleh duk. Jadi orang panggil tak sah pada akidah kita. Dan pula masalah makrifah. Ahkam syar'iyyati, kalau keluar dengan hukum syarak, keluar kata musannif al-ahkam syar'iyyah, al-ahkamul aqliyah. Hukum akal tak termasuk ma'rifatul ahkam. Kait dengan sifat asy-syar'iyyah, tak ada nak al-aqliyah. Hukum-hukum yang biasa akal ni keluar kal ilmi bi annal wahidah. Kita tahu kata 1/2 daripada dosa 2. Maka sa ni setengah daripada 2. Ni orang panggil hukum akliyah. Maka hukum ni tak termasuk dalam hukum syarak. Dan hak ni tak panggil hukum fiqh. Hukum akal tak panggil hukum fiqh. Lepas tu selagi hukum hissiyah. Hukum yang pesing kita boleh kira dengan perasaan kita. Mana? Kal ilmi bi annan nara muhriqah. Maknanya seperti kita tahu kata api itu memanas ia. Api menganguh. Hak ni semua kita perasaan kita.
apabila api kita tepuh dengan kayu, apabila api kita tepuh dengan dan kayu, maka dan kayu itu akan terhangus. Ini perasaan kita, ini dengan rasa kita. Rasa kita setiap lapisnya, api apabila tepuh dan kayu pun kering, dan pula api tak ada manik di telah basah, maka api itu dapat menganguh dan kayu. Ini orang panggil hukum perasaan keluar pada hukum mana? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Kalau nak bahas ini, ialah pengetahuan yang ditahu dengan secara kuat nak tahu hukum-hukum syarak, wajib, sunat, mubah, makruh. Tak ada nak tahu tentang kata 1,5, 2. Dua saat ni tu penuh daripada 1, ataupun tahu tak api itu panas, air saat ni tu sejuk, tak ada nak wayah tu. Nak wayah hukum-hukum syarak. Nah, askat tu dulu kamar dikatanya wallahu a'lam dah. Wal murad bil ahkami fi qawlihi ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Nah,